Bayangkan seorang saudara saya, sepupu ibu saya, sepupu makna pak saudara lah pangkat dengan saya. Dia nampak orang accident, dia berhenti. Dia berhenti naik motor tu, dia berhenti nak pergi tolong orang yang accident tu, dia kena langgar. Dan bila dia kena langgar, 3 bulan dia tak sadarkan diri, koma. Dan bila dia sadar balik, alhamdulillah, tangan, kaki, kepala semua parut, apa pun tak ada, sehat. Tapi satu nikmat Allah tarik, iaitu lidah dia tak rasa apa. Bayangkan. Kalau kita, okey lah tu kau hidup, cakap boleh lah. Cuma kita bayangkan, lidah kita tak rasa apa. Waktu dia balik rumah kali pertama, dia cuba rasa makanan, tak rasa apa. Dia baling pinggan tu menangis. Dia kecewa sebab dia tak dapat rasa. Masin, masam, manis, tak rasa apa. Dia dapat tolan saja. Nikmat tu tuan-tuan puan-puan sekalian. Nikmat. Macam biawak kan tolan. Saya tak tahulah biawak tu rasa ke tidak. Tak pernah nak tanya. Tapi biawak memang kekemarannya pok tolan kan, entah dia rasa tidak, tak tahulah. Macam ular sawo tu kan, nama nolan kambing. Kalau dia tahu rasa kambing tu tak ada, dia tolan dah. Kalau kita pun kena masak dulu pun kita makan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Haji Saleh. Begitu juga tuan imam, barisan imam surau, tak dilupakan juga imam-imam daripada Masjid Kharijah. Begitu juga tidak saya lupakan pemimpin-pemimpin tempatan ni semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Berjalan-jalan di atas titi di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi bila pengurusi majlis tadi sebut saya dikenali, lepas tu kono juga baca biodata macam orang tak kena, macam tu kan. Tapi rupa-rupanya yang dibaca tadi tu semuanya khabar angin daripada internet. Contohlah. Tapi bukan semuanya tak betul. Ada yang betul kan. Contohnya beliau dipanggil Samsul Debat kerana peranannya tak. Sebenarnya punca panggil debat ada satu program. Dulu kalau saya berceramah, saya memang tak pakai nama jawatan saya sebab saya dulu kerja kerajaan. Jadi saya bergelar pengarah undang-undang. Jadi saya tak nak pakai jawatan pengarah tu bila pergi ceramah, sebab takut konflik. Orang telefon pejabat, patut urusan kerja, dia nak panggil ceramah pula. Itu tak ada kena-mengena kan. Jadi bila saya berceramah di luar, saya pakai nama jawatan NGO saya, iaitu orang akan kenal saya saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu. Adab Alumni Debat Malaysia, Adam. Sampai hari ini saya presiden. Sampailah satu program di puncak Setiawangsa Kuala Lumpur. Penganjur tu dah terlupa nama saya, Syamsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah gitu. Maka dia pun cakap, dia tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia.
Salah seorang yang mendengar ceramah pada malam tu CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Dabati. Malakek tahu nama tu sampailah ke hari ini. Itulah cerita dia. Kalau ikut debat dengan pidato, betul lah, memanglah saya masuk debat dan pidato daripada dulu. Tapi bukan tu sebab saya dipanggil debat. Kemudian tu baru orang tahu memang dia debat, memang pidato. Tapi dulu lah, dulu zaman-zaman belajar dulu. Jadi cuma kalau nak berdebat tu lupakan lah, macam tu kan. Dia kalau berdebat tu saya share boleh, contoh kan, share boleh. Dah lama lah kan. Jadi alhamdulillah malam ni dapat kita bersama-sama dengan izin Allah. Kata Tuan Pengurusi tadi, subsidi yang Allah bagi hidup lagi kan. Dapat kita datang malam ni. Jarang surau Haji Saleh ni ramai macam ni. Tu jaya dah kan. Biasa yang datang yang saleh-saleh. Tapi alhamdulillah malam ni ramai dan harapnya mulai malam ni ramai. Orang perempuan kalau dengar ada kuliah nak datang, minta izin suami, sebaik-baiknya datang kuliah. Sebab suami kena ingat salah satu tanggungjawab dia memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir makan minum dan tempat tinggal, dan nafkah batin itu tidak hanya yang ke dalam bilik itu saja. Nafkah batin termasuklah memberi didikan agama. Kalau rasa-rasa tak mampu nak didik agama, jangan halang isteri kita pergi belajar agama. Macam itulah kira kan. Dan di surau Haji Saleh pun aktif sebenarnya. Ada je ustaz-ustaz yang datang kan, bukan malam ni yang untuk maklumat. Bukan malam ni sahaja ada kuliah. Jangan terpanjat lah. Oh malam lain pun ada. Macam tu kan. Jadi ramai-ramai lah kita datang. Dan bila sebut malam ni tentang hati kan? Satu orang cakap tajuk bila hati dah mati. Yang satu orang sebut kat saya tajuknya soal hati. Pantai lah. Yang janji penting hati. Mati, hidup, dan persoalan hati. Sebab hati ni memang mustahab. Semua perkara dikaitkan hati oleh orang Melayu. Kalau dia tersentuh, dia akan cakap terasa hati. Kalau dia merajuk, kecil hati. Kalau dia rasa bangga, besar hati. Kalau dia bercinta, si jantung hati. Kalau dia marah, dia kata tak ada hati. Yang lagi marah, dia tambah satu organ lagi, tak ada hati, campur dengan perut. Hati perut. Kenapa? Rupa-rupanya Nabi pun dah sebut tentang hati. Kan? Nabi sebut tentang hati. Nabi kata apa? Nabi bagi tahu sesungguhnya dalam tubuh badan manusia itu ada sekotul daging. Kalau baik sekotul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik sekotul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya sekotul daging itu adalah hati. Tahu pun tak payah ceramah lah. Semua tahu lah kan. Jadi mana kata hatilah yang mustahak. Malam ni ada pula imam import datang. Imam daripada masjid datang malam ni. Nak tengok beza hati masing-masing waktu imam tu ke depan dia. Sudah, orang belakang dah mula dah. Ini ayat apa baca ni? Panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Bila kuliah lega dia, imam ambil surah Al-Kafirun. Si baik dia tu. Dia kalau imam lama sonyam lah, mula lah tu menyibak muka surat berapa lah ni kata. Kan hati. Ada orang tu pula
Saya pernah satu ketika dulu ada seorang budak, ada seorang imam di Ampang. Sadap mana saya dengar dia baca. Saya tanya, ni imam nombor berapa? Bukan imam, rupanya anak imam yang ketiga. Budak tu baru tingkatan 4 masa tu. Form 4 kata orang pantai dalam. Kau tak faham dia kata opek, payah. Form 4 sedap bacaan ni. Jadi saya bawa dia, saya tanya dia nak tak datang ke kampung mak saya di kampung Pancur Paroi Seremban. Nak tak? Minta jemput jadi imam jemputan untuk tarawih. Dia kata boleh. Saya pun ajak. Bila saya ajak, rupanya malam yang sama, saya dah booking awal. Rupanya malam yang sama berebut-rebut orang panggil dia, memang rupanya dia memang setiap tahun salah seorang daripada imam yang dijemput untuk jadi imam tarawih di Istana Negara. Dia kata nampak. Pertama kali dalam sejarah kampung saya, bila dengar imam tu baca tarawih tu bawa di Negeri Sembilan, di kampung saya dia lain sikit. Dia buat 10 rakaat, 10-3. Negeri Sembilan dia ada 10, dia ada 8, dia ada 20. Sini 20 dengan 8 kan. Negeri Sembilan dia lain sikit. Dia buat 10. Dia ikut, dia pun baca kan. Dia potik ayat Qurannya, dia simak kau sudah tombok kau surat ni. Pertama kali dalam sejarah kampung saya, orang kampung seronok betul. Imam tadi lah, budak Dayu. Dia kata menggeletek-geletek nyawa dan sadap kan. Dan pertama kali orang kampung saya komplain, pendek nak baca lah, pendek nampak. Bila hati tu dah seronok mendengar Al-Quran, dia akan jadi macam tu kan? Tapi orang hati ni, kalau hati tak elok, bacalah surah Qul Huwallahu Ahad pun baca dengan ikhlas pun bangi ni. Alah lama pula. Tak payahlah macam ni, lambek. Nampak? Ada orang macam tu. Macam malam yang baik ceramah kan. Bukan tak ada yang komplain, tak ada penceramah lain. Susah nak koyakkan nanti orang. Tapi tak kurang juga yang merisik khabar. Dia tanya dengan tuan pengurusi, macam mana boleh dapat Samsul Dewan? Mahal tak bayar tu semua tanya tu kan. Samsul Dewan okey, 1000 pun dia datang, 500 pun dia datang, 50 pun dia datang. Tapi itulah sekali datang lah baik. Tak balik modal minyak kan, macam mana. Kau memang dah menotap kasnya lain situ kan. Tak ada lah, tuan saja burung. Saya kuliah subuh sakit Seremban tu, ada yang bayar RM50, okey, tak ada hal. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Macam tu lah kan. Jadi hati ni mustahak. Itulah cerita Jadi orang perempuan pula gambar lah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana. Kau mana cakap macam tu? Kau dah jahat mulut kau tu, macam tu lah hati kau. Banyak-banyak cerita. Kau mana meleza-leza. Ada orang tu mulut dah elok diam. Dia teringat dulu ketika zaman Nabi dulu, Nabi kata kalau kamu tak ada perkara yang baik, kamu boleh sebut, kamu boleh cakap, kamu boleh ucapkan, lebih baik kamu diam. Maka Saidina Abu Bakar sampai ambil batu lah masuk dalam mulut dah. Ambil batu dalam mulut dah untuk mengelakkan dia bercakap. Hari ni tak payah masuk mulut dalam batu, pegang handphone diam. Kau main laju dia mengutuk orang, dokek suara muka bangang muka. Tapi kat dalam handphone tutang di mulut dia. Iya, tapi bukan orang sepantai dalam ni. Itu yang Haji tanya, biasa tak datang pantai dalam? Jarang. Laut dalam biasa. Pantai dalam macam mana rupa kan? Ni adalah pantai dalam. Rupa memang dah beberapa kali saya datang. Masjid Khadijah pun pernah datang rupa. Saya bila sebut tadi pun saya tinggal. Alhamdulillah.
Jadi anggota tubuh yang diciptakan paling mulia dalam diri manusia ialah kalbu, hati. Paling mulia. Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Surah Al-Ankabut, Surah An-Nahl ayat 78. Allah bagi mata, pendengaran dan hati supaya kamu bersyukur. Maknanya kalau bagi mata tak cukup syukur lagi, bagi pendengaran tak syukur, tapi bila bagi hati kena syukur. Tu beza tu sebab Buya Hamka kata, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Berbeza kalau diri kita dengan kau dengan babi hutan tu. Beza dia tak ada hati ke? Aduh, binatang pun ada hati. Ada hati tu yang dia jaga anak itu. Jangan tengok boruk kan, kalau kita terlanggar dia menjorit macam manusia, main-main sedih tu, dia heret anak tu. Tapi kita ni sebagai manusia tambahlah satu lagi, ada akal. Kena fikir. Alhamdulillah dapat kita malam ni datang surau. Alhamdulillah ada orang yang baru datang malam ni, lawa surau ni. Kalau aku cakap patutlah aku tak pernah datang sini. Kau duduk sini tak nak datang sini, apa hal kan? Lama surau. Kenapa nama surau ni Surau Haji Saleh? Baru tanya. Dah 20 tahun duduk baru tanya. Macam tu lah kira surau keluarga tuan-tuan, bosa pahala tuan-tuan. Sama-sama kita sedekah kan. Al-Fatihah buat Allah yarham kan Haji Saleh ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Allah bagi pendengaran, penglihatan dan hati. Allah sebut 3 perkataan ini sebanyak 132 kali dalam Al-Quran bagi menggambarkan kepentingannya kepada manusia. Telinga, mata, hati penting. Sebab apa? Nak mengajar kita supaya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan Allah Ta'ala ada ajar surah Ibrahim ayat yang ke-7. Nikmat yang paling besar Allah bagi, pertama kita kena ingat syukur banyak-banyak. Allah tak jadikan kita makhluk mati, Allah jadikan kita makhluk hidup. Contoh meja ni makhluk mati, mikrofon ni makhluk mati, melainkan kena on dia baru dia hidup. Itu pun hidup di atas kita mati, dia tak bernafas macam kita tak. Dalam banyak-banyak makhluk hidup ada 3 jenis. Nasib baik Allah tak bagi kita lahir-lahir jadi robot, dari tumbuh-tumbuhan. Robot, rebo, tak faham ya, faham itu. Jadi rebung, asal kenduri harap robong, habislah kita kan. Anak pula dia masalah mak cili api robong kegemaran dia. Jadi kangkung kau, jadi timun kau, habislah. Orang ni tuan rumah ni pula negosi lemak pula selesai timun. Contoh, Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup kedua, Allah tak jadikan kita haiwan bayang ala lahir-lahir jadi kangaroo, meloncek hulu kili tak tentu agak. Tak pun lahir-lahir jadi bau, lahir-lahir jadi orang hutan, kan susah. Lahir-lahir jadi lembu. Asal ayah haji, ayah haji dah mandung dalam lembu tu dah kandang. Dan dengan sokau lah, dengan 2 ekor. Dan dengan sokau ni daging kau banyak, lembu tu berat sama dia. Yang lembu seekor tak ada dah. Tuan kita tu kau main tulang-tulang. Dia tak tahu tahun tu ambil pek boleh bahagian 2 ekor selesai. Kita tak jadi lembu, tak jadi binatang, tak. Tapi Allah pilih jadi manusia. Dahlah jadi manusia, syukur pula Allah pilih kita jadi Islam.
Tak ada lahir-lahir ada 3 line. Tak ada. Tak ada lahir-lahir pergi tengok ada lah terpatung ke tiang tu. Tak. Lahir-lahir dalam keluarga Islam. Dahlah Islam umat Muhammad pula tu. Allahu Akbar. Kena syukur. Dalam umat Nabi Muhammad SAW bukan pula lahir kat Palestin, bukan ke Afrika, bukan ke Timor Leste, bukan ke Zimbabwe. Tak, Malaysia. Dalam ke Malaysia, ke pantai lah tu, pantai dalam. Berapa ramai yang datang pakai keplekat, lesen pun tak bawa, dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dia tak berhelmet pun datang dari nampak. Betul tak? Nak tunjukkan nikmat Allah bagi kita, kena syukur. Sambut Alhamdulillah. Lebih banyak. Tapi itu bukan tajuk malam ni, tajuk hati. Maka pendengaran, penglihatan dan hati Allah sebutkan paling kurap dalam Quran, kerana adalah pintu kepada segala maklumat dan ilmu yang menyentuh kehidupan manusia. Telinga kena dengar apa yang diajar, mata kena tengok apa yang kita nak belajar, hati kena menerima apa yang diajar. Tu sebab datang malam ni, kenapa tak ke rumah tunggu suami kita sampai kan? Yang perempuan duduk rumah, kau tak payah pergi dah, banyak mak ya. Lelaki buat balik kan, aku cerita lah kat kau apa yang dia camah tu kau. Macam tu dia pun balik. Bang, macam mana camah tadi? Okay lah. Apa cerita kan? Tak, pasal hati mana lah tu. Apa poin ni? Sama ya. Tak nak payah tu kan. Kita pun tiazan kau kejap ni. Tu ya, masjid azan ni. Jadi makna kata kepentingannya adalah supaya kita dapat menerima setiap ilmu dengan baik dan membawa kebaikan kepada perkara dan juga umat-umat di muka bumi ini. Tak kurang juga dengan hati kerana kalbu memberikan mukmin ketakwaan dan kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir-fikir balik, Allah bagi nikmat banyak, betul lah. Dengar. Dapat dengar. Bayangkan Allah Ta'ala bagi. Ingat tak kalau kita mandi, tersilap pula curah siram belidi pada balti. I mean gayung. tersilap siram tu masuklah dalam lubang telinga. Bogong kepala. Gur bila jalan tu kan. Nampak tak? Masa tu kita dah mula dah tak selesa, nampak tak? Kemudian kita pun ambil air sikit, tuang ni sebab nikmat Allah bagi telinga ni sama. Cuping, walaupun cuping telinga ada yang kombang macam piring estro, ada yang kombang, ada yang jenis, ada yang melambai betul, ada yang melokek, kan? Masing-masing. Tapi function dia sama, mendengar. Tak ada dah. Tak malah, saya memang canggih sikit. Telinga saya semua bertutup. Tak tutup. Pakai gabus penutup kicap yang lama tu. Tak ada orang baik dah. Jangan baik pakai. Ataupun Allah uji kita waktu tidur, lubang hidung sebelah tu sumpit selesema. Kan? Baru punyalah payah tidur. Allah nampak susah kan. Ada tak kat sini Allah bagi tubuh badan dia manual? Tak ada, semua automatik. Terperanjat automatik, mana ada? Sekarang ni nak buat apa yang terperanjat? Baru terperanjat, tak ada. Dia memang terperanjat dia. Ya Allah, bila balik bang terperanjat tu. Jantung kita pump, mana ada lahir dulu. Doktor dia, ni anak ni nak manual ke automatik? Kalau automatik mahal sikit lah. Kalau manual dia kena usaha lebih dalam hidup dia. Contoh dengar ceramah pump jantung sendiri je. Nampak mana kocik manual.
Kena pam. Lupa pam, habis lah. Kalau penyamah tu boring pula. Dah. Lupa pam. Dah meninggal Ustaz. Jadi setiap malam lepas ceramah bincang. Dalam ceramah tadi berapa ramai meninggal? Malam ni 5 boleh. Ramai betul. Jangan panggil lagi dah ceramah tu. Macam tu. Malam besok tu ceramah tak? Malam ni alhamdulillah 2 orang yang meninggal. Oh ya ke? Wah okey lah tu. Tak, masalahnya yang datang memang 3 orang. Tu salah. Ke? Tak ada. Allah bagi kita automatik. Bila kita berdebar, duduk laju. Bila kita tenang, duduk. Dan ada juga Allah jadikan orang yang normal, degupan jantung sama dengan matanya kelip. Duk. Kalau yang berdebar, iya. Ya Allah, macam mana ni? Itu orang yang berdebar. Nampak? Tapi ada orang saraf dia dah problem, memang dia mata dia macam tu. Macam sihat. Lama tak jumpa. Tu lain. Tu saraf. Tahu? Jadi makna kata semua Allah Ta'ala bagi. Bayangkan seorang saudara saya, sepupu ibu saya. Sepupu makna pak saudara lah pangkat dengan saya. Dia nampak orang accident, dia berhenti naik motor tu, dia berhenti nak pergi tolong orang yang accident tu, dia kena langgar. Dan bila dia kena langgar, 3 bulan dia tak sadarkan diri, koma. Dan bila dia sadar balik, alhamdulillah, tangan, kaki, kepala semua parut, apa pun tak ada, sehat. Tapi satu nikmat Allah tarik, iaitu lidah dia tak rasa apa. Bayangkan. Kalau kita, okey lah tu kau hidup, cakap boleh lah. Cuma kita bayangkan, lidah kita tak rasa apa. Waktu dia balik rumah kali pertama, dia cuba rasa makanan, tak rasa apa. Dia baling pinggan tu menangis. Dia kecewa sebab dia tak dapat rasa. Masin, masam, manis, tak rasa apa. Dia dapat tolan saja. Nikmat tu tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nikmat. Macam biawak kan tolan. Saya tak tahulah biawak tu rasa ke tidak. Tak pernah nak tanya. Tapi biawak memang kekemarannya pok tolan kan. Entah dia rasa tidak, tak tahulah. Macam ular sawo tu kan, nama nolan kambing. Kalau dia tahu rasa kambing tu tak ada, dia tolan dah. Kalau kita pun kena masak dulu pun kita makan. Tak ada dah nampak kambing di sebelah orang tak legap, tergigit dia, tak ada dah kan. Kita kena masak dia dulu. Macam tu. Nak menunjukkan nikmat tu lah. Tu pak saudara tu di dengkel, Allah uji dia. Itu sebab nikmat ni hendaklah kita syukuri. Sampai masa Allah tarik nikmat mata. Tanya ni ibunda dekat belakang sana kan, dia macam nengok bayang saya tu tak nampak tak tidak tu, kacik yang bergorak-gorak tu sampai debat dekat itu. Agak tak mana yang ada masalah mata lah kan, tak semua. Tapi bila Allah tarik nikmat mata, terasa Allah susah je. Sampai satu tahap kena pakai cermin mata ke teropong nikmat tu. Tu sebab kena belajar syukur. Tu sebab Allah bagi mata kena tengok, Allah bagi telinga kena dengar. Sesungguhnya hati ini ibarat raja bagi anggota badan dan tubuh kita, dan ketua dalam segala bentuk kehidupan manusia. Kalau baik, baiklah kehidupan. Kalau tak baik, tak baiklah kehidupan. Maka tanyalah balik, apakah hati kita ini selalu sungguh dengan mengingati Allah, dan adakah kita sentiasa membenarkan hati kita ini memikirkan benda-benda yang jahat. Maka dengan itulah kita akan tahu hati kita ini sihat ataupun sebaliknya. Hati yang sihat atau sakit dapat dilihat melalui perbuatan dan kata-kata seseorang. Macam mana dia cara dia bercakap? Elok ke tak elok? Dia tu kalau bercakap memang sakit hati tu kan. Maknanya tak sihat hati tu. Tu dia cakap tadi tu. Aku ni mulut je jahat. Tak. Kalau jahat lah kau. Macam tu lah. Kadang ada je.
abang ni kan, saya rasa lah mati lagi baik lah. Ada isteri cakap pada suaminya tu, dalam menurut kajian suami mati dulu. Menurut kajian di Malaysia ni, suami akan mati dulu daripada isteri. Jadi tolong elok-elok layan suami. Ya, lambat balik apa hal? Dia sound tu suami dia, apa hal lambat? Siap kening-kening. Abang tadi imam ajak ngaji. Tu ya abang ngaji tu. Baca memterabur ngaji. Allah ilallah mulut kau. Dia ajak abang ngaji lah. Mana yang salah tu, imam betul ke lah abang? Ya ke? Ini kau muka pun tahu ni mesti kena kopi. Abang mengaji, lepas maghrib ngaji, lepas isyak ngaji. Apa masalah kau ni? Esok tu pergi ke surau, pergi ke masjid imam. Malam ni kita ngaji lagi nak? Tak dapat dah bang. Tak dapat dah. Oh rumah saya dah mau mokak dah semalam. Habis macam mana mula ngaji? Nantilah tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa pasal waktu ngaji ni. Malam tu lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa capui balik itu, bawa capui. Berdesuk kata orang dalam. Berdesuk balik. Lepas maghrib bagi salam, tahu balik. Sampai rumah, Assalamualaikum. Salam. Awal balik tak semayang ke? La ilah kalau tak semayang pula dah. Apa masalah kau cakap kau? Apa masalah tak perhati dengan suami je? Bukan orang sini, bukan orang pantai dalam, orang dalam pantai. Apa hal kan? Ada je benda tak puas hati dengan suami. Jadi saya pesan ke orang lelaki, lain kali kalau balik rumah, kalau isteri tanya, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Pergi mana tu bang? Awal lagi tu. Lepas tu dia diam lah. Diam je ni, tak nak lah cakap-cakap kan bang, keluar balik. Macam tu kan, bagi dia diam. Perempuan ni susah tuan, dia diam pun lagi susah kita. Biarlah dia bercakap. Perempuan ni kat rumah, hobi dia berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarlah dia bercakap. Ya. Jadi orang yang hatinya subur dengan kebaikan terserlah melalui akhlak yang indah dan disenangi orang sekeliling. Manakala Allah redha ke atasnya juga. Dan orang yang hatinya bermasalah, kotor, sakit dan tidak bersih diterjemah melalui perbuatan yang buruk, tidak beramal soleh, bahkan tidak memberikan kebaikan kepada dirinya dan orang-orang sekeliling. Allah SWT berfirman yang bermaksud, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya turunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang kata mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Berpura-pura yang banyak kan. Jadi orang tu menjadi korek, hati dia keras. Jadi makna kata dalam hal ni nak tengok perbuatan. Perbuatan pun patut jadi baik, cakapnya pun jadi baik, tunduk hati mereka. Tak ada belagak-lagak dah kan? Jangan belagak-lagak, tak ada dia poyo. Pak kata orang KL kan. Maka bagi hati yang keras, banyak waktu dimiliki tapi tidak disibukkan dengan mendekatkan diri dengan ayat-ayat Allah. Bahkan hati yang tidak terdidik dengan ilmu agama hingga menjadi keras dan menyebabkan hati menjadi hitam untuk menerima ilmu dan kebaikan. Hati yang keras akan cenderung kepada perkara yang mengundang dosa, perbuatan sia-sia dan mungkar. Itu dia kita tak nak. Itu sebabnya kita kena jaga hati kita. Kan? Nak jaga hati kita ni, kita kena tengok apa sebabnya yang menyebabkan hati kita ini boleh jadi mati. Apa tanda-tanda hati yang mati? Tanda-tanda hati yang mati, yang pertama, berani meninggalkan solat. Selama tak ada rasa apa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dah. Tapi dia masih lagi leka dengan melur untuk Firdaus. Ramai yang balak abad tu kan? Risik pada hati, bisik-bisik gelora. Suamiku seorang pendosa, dendam seorang isteri. Waktu maghrib tu bukannya seorang, berjemaah depan TV tu. Dia dengar bisikan setan, alah kajab lah lai, sampai lai maghrib tunggu lai iklan. Iklan lah. Lari dia masuk dalam bilik air, ambil wudu, baru semayang. Allahu Akbar. Setan membisik, macam dah habis ya iklan. Langsung semayang maghrib 1 rakaat. Balah, bukan orang sini lah kan? Orang yang tidak salat akan diazab dalam kubur, di padang mahsyar dan di dalam neraka. Orang yang telah mati hatinya tidak merasa bimbang sedikit pun dengan azab yang menunggunya. Itu tanda yang pertama, hati-hati. Kita heboh semayang tadi, ada orang lengan-lengan kangkung kat luar tu datang dengan ceramah. Ya, ada. Malahan kadang-kadang Samsul Debat dia sebut, macam kalau sini saya tak jamaah, tak cukup marhalah kan, sebab tang Ramadan. Sebab sudah pagi tadi saya ceramah di Ceng, Melaka. Habis Melaka, tahu bagi ceramah bagi tazkirah dekat surau Asy-Syakirin, Masjid Asy-Syakirin KLCC. Habis sana saya balik Ramadan balik. Kalau saya tahu sampai ke batas dalam tadi mungkin boleh lah. Jadi bila saya jamak, dalam ceramah saya sebut dah siap-siap. Ni cerita betul ni mam. Habis ceramah ni seluruh saya kata, kepada siapa nak bergambar dengan Samsul Debat, saya beritahu, tunggu sembahyang dulu. Tolong sembahyang. Saya tak nak subahat. Kau nak ambil gambar tapi kau tak sembahyang. Ramai tak sembahyang kan? Walaupun cakap macam tu, Ustaz, ambil gambar boleh Ustaz? Kau tak tahu lah aku cakap tadi. Semayanglah dulu. Tahu tak jawapannya bang? Alah, semayang bila-bila boleh. Dia ambil gambar dengan, demi Allah depan saya, dia ambil gambar dengan dia start motor dia balik lah. Bayangkan orang. Saya pun tak faham. Ada makcik-makcik itu, makcik solat isyak dulu, ilah ambil gambar tak boleh. Saya suruh solat dulu, kenapa tak solat? Saya tadi semayang kat rumah je, balik kan semayang lah. La ilaha illallah. Apalah salah, ada peluang semayang, semayang lah. Tahan dia tunggu ngadap Samsul Debat tu, tukar habis isyak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia boleh ambil gambar tu. La ilaha illallah. Bayangkan tu, tak padan dengan tua tu. Bayangkan. Itu cakap betul. Dia tak rasa apa tak semayang. Malahan kadang-kadang orang perempuan pun tengok orang lelaki, suami dia yang tak semayang. Orang perempuan dia elok semayang. Tapi orang perempuan pun kalau dia cuti pun, time ABC Allah bagi cuti. Ada time suaminya cuti sepanjang tahun, tak berhenti period tak popet yang dia pakai pun tak tahu. Tak koring-koring. Abang kena jumpa doktor ni bang, kau sindir aku ya. Betul. Benda ni berlaku kat banyak tempat kecuali Pantai Dalam. Atau kena tahu, nak cover siap-siap. Pantai Dalam tak ada macam tu dah. Ni orang dalam pantai. Kedua, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Relax ada. Malahan dekat dalam beg dia tu, wallet dia keluar dah. Bayar bil, maaf saya keluarkan. Allah maaf. Resit nombor ekor. Ni dia rasa confirm konon.
Aku kalau kono ni aku nak sedekah ke masjid. Maknanya dia tak rasa apa, walaupun hari-hari baik dosa. Kan dulu waktu yang PKP itu, ada yang semayang kan, yang dekat masjid-masjid tertentu tu dia buat petak. Dia buat petak, lepas tu letak nombor nombor 01, 02, 03, sampai tengok berapa banyak petak dia boleh isi kan. Jadi waktu maghrib dia semayang dekat petak nombor 11. Waktu isyak dia semayang dekat petak nombor 23, 11, 2, 3. Bayangkan tu. Dalam nak start motor nak balik tu, kau nak kau berapa orang dah? 2 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, 5, 2, 3, 0, 5. Kono lah tu. Dah kono belanja je ke masjid gila tu. Orang masjid sandawa makan, sadap betul malam ni. Kan kau apa hal belanja kita orang ni? Birthday dia tu. Dia tak cakap dah. Rumah kau. Orang masjid tak salah kat situ. Dia kata birthday tu. Tiap-tiap bulan betul birthday kau. Hati-hati. Kan? Dia tak rasa apa. Hati tenangnya walaupun baik dosa. Kan? Bila orang yang hati mati, dia akan rasa selesa dan tenang bila melakukan dosa, sama ada besar maupun kecil. Mereka akan rasa tak bersalah dan tidak merasa untuk kembali insaf ke jalan yang benar. Firman Allah SWT, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Dah biasa kan, hari-hari mengumpat, dia rasa okey. Tadi mengumpat Samsul debat mana? Dia memang biasa lambat weh. Contoh masa bila Samsul debat tak pernah lambat. Jarang lah kalau dia lambat dia akan telefon. Tadi saya beritahu tu Musi, alhamdulillah tadi daripada Somat saya gerak pukul 6. Elok pula perjalanan, cantik hari ni. Allah tolong betul perjalanan ke sini. Ya. Ada yang nak ngumpet tadi. Tinggi Samsul debat ni. Dosa untuk mengumpet. Tapi saya maafkan dah. Dia orang perempuan mengumpet ke roti pelahan. Kuih sebelum dia. Buka air mas tadi. Dah bodoh ha? Dalam TV nampak tua orang ajar. Kan? Tapi itu pun saya maafkan. Macam jangan percaya bodoh dalam internet ni. Samsul debat tak ada kaitan dengan anda jebat. Kan? Tak ada cakap pun. Kadang-kadang orang ni cakap sadar dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam TV sekarang, tengok dekat dalam media sosial, contohlah orang sebut pasal Datuk Mahdi tu, pasal gelaran Datuk kata palsu tu tuan-tuan. Dia tak jawab. Kenapa dia nak jawab? Orang poning-poning, apa yang kau poning? Saya sendiri pergi ke rumahnya, saya tengok gambar Sultan Ahmad Shah ni, arwah Sultan faham, memang anugerahkan dia. Saya tengok sendiri, bukan saya nak backing dia, memang saya kenal. Tapi dia orang baik, dia tak perlu jawab pun. Bak aku jawab. Nah, aku memang banyak tengok orang Timur Pingat, aku yang tak dapat lagi. Tak ada lah nak bagi tahu. Hati daripada kita pula sebarkan. Itulah yang komen dalam tu. Orang Islam tu tak ada nama kafir dalam tu. Yang komen dalam tu, itulah tak sangka, itulah menipu je lah kerja kau. Duit banyak tapi menipu. Apa benda tu? Kau cakap macam kau masalah, tak apa. Itulah surau tu. Duit banyak, program tak ada. Kita suka kita yang cakap. Sekali JK pun jawab, program banyak, kau yang tak ada. Gambar menuduh-nuduh orang. Ya. Sampai bila pun tentu ada. Dengarlah orang ni kena apa? Kena soal siasat. Orang ni kena buat pergi mahkamah. Kita pun cakap, oh ni itulah dia, inilah dia, penunggang agama lah, pap semua kono. Jangan cakap benda yang kita tak pasti. Jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Benda tu datang depan mata kita tu ujian. Nak tengok macam mana reaksi kita. Dengar-dengar dia kena tangkap kan.
kita doalah yang terbaik, semoga Allah permudahkan. Dia tuan begitu. Iya tuan. Macam samsul debat datang tadilah, mana ada orang sambut benar sebab Asia. Dia suruh naik atas kaki lima tu sedih mana suruh dia. Nete. Kalau kata bosan dia tak suruh nete tu sana. Agaklah saja buat. Sampai bila pun tak boleh bayarkan nanti orang. Ya. Aku naik kereta bosan. Kau tengok Samsul buat naik kereta bosan berlagak. Naik kereta Asia susah hidup sekarang. Tak payah. Saya masuk belajar dekat UiTM kat London Marine. Tak ada saya malu tu. Saya naik Honda Accord. Bukan Accord tu, Accord. Honda Cup C70 dengan kelajuan 40 km sejam. 40 tang Somban sampai Shah Alam. Saya bawa Shah Alam lah lepas tu. 40 km sejam. Basikal pun lagi laju. Tanya ni sama, tanya junior, betul tak? Nombor plate NU502. Tak ada, saya kisah. Tu seorang angah dia. Tanya dia. Motor Honda Cup ya, tak ada, saya malu tu. Sampai hari ni. Tapi motor tu dah tak ada lah. Kita tak boleh nak payahkan nanti semua orang. Tapi kita ni kena jaga hati kita. Kita menulis itu macam kita tahu. Contoh lah paling senang. Masuk dalam Facebook dan media sosial, letak gambar muka pemimpin. Tak kira pemimpin parti mana. Letak muka, jangan tulis apa-apa, letak muka. Lepas tu post. Tengok komen. Kepala bapak semua. Tak berguna, mati lagi baik. Kau sama penjilat. Semua lah. Tuntang. Tiba-tiba masuklah imam Masjid Khadijah. Dia pun komen. Siapa nama imam itu? Imam Padil pun taib. Kalau tak ada perkara yang baik nak disebut, lebih baik jangan. Nabi tak ajar kita cakap macam ni. Gunakanlah bahasa yang baik. Bukankah bahasa itu jiwa bangsa? Lepas tu ada reply, kau pun sama. Imam Padil tak Imam Padil lah tu kan. Dibalun koreng imam tu. Sudah imam pun delete post tu. Betul tak? Itu hari ni salah itulah keadaan dia. Jadi janganlah kita jadi macam tu kan. Yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Jauh tu bukannya macam ni alhamdulillah dokek saya hari-hari dengan Quran. Tak ada tentu dah. Lawa cedera hati. Dia kalau letak cedera hati ni makna jangan camah lama. Kau jangan nak bagi kata. Quran ni hendaklah dibaca. Kan? Paling baik baca dan faham. Tapi Quran dia tak baca. Sehari kita meninggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Bila last kau baca Quran? Oh, ayah dulu khatam Quran waktu ayah darjah 2 dah khatam. Lepas tu tak ada dah. Tak ada baca dah. Lepas tu itu yang kita heran. Ada satu makhluk ni yang lahir salah hari bulan ni. Saya Islam, saya hafal Quran 15 juzuk. Zab buka baju kat tu. Wah, mahal. Percaya cakap saya berani cakap kalau orang tu hafal Quran, dia takkan buat perangai macam tu. Saya fikir dia ni mungkin confuse antara juzuk dengan huruf. Silap-silap dia hafal 5 huruf je.
bukan 15 juzuk. Mana ada orang perangai macam tu hafal Quran? Itu sebab saya tak sebutlah nama siapa kan, tapi dia fikirlah sendiri. Orang mata dalam. Saya tak payahlah cakap bukan orang sini lah. Orang nama biarlah dia. Iyo, jangan jauh dari Quran, ya. Dalam kehidupan hari ini walaupun sibuk, jangan bagi alasan tak sampai baca Quran, kerana Quran akan menyebabkan hati kita mati kalau kita tidak membacanya. Firman Allah SWT, maka kenapakah mereka tidak mahu memerhatikan Al-Quran, bahkan hati mereka sebenarnya telah terkunci. Surah Muhammad ayat yang ke-24. Yang keempat, tidak ada masa memikirkan agama. Ya, firman Allah SWT, mereka itulah orang yang hati mereka, telinga mereka dan mata mereka telah dikunci oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah An-Nahl ayat yang ke-108. Ada masuklah fikir pasal agama. Agama tu dipikir benda yang kecil-kecil. Kita nak buat camah tak sikit, buat camah tak payahlah, camah ni tak payahlah, lambek lah kita ni bagi hadiah sudahlah. Ayat dalam macam tu, dia tak fikir langsung. Kita nak buat ni tak, kita nak buat selawat tak, nak buat ni tak payahlah, nanti selawat leceh lah, panjang. Sedangkan selawat tu nak jaga kita, ya? Mendoakan kesejahteraan Nabi. Dan Nabi, bila Nabi kata kalau kita sekali berselawat kepada Nabi, Allah dan malaikat 10 kali selawat kepada kita. Boleh kita? Tak, macam tu kan? Dan dia menyangkakan agama ni susah-susah. Susah lah, leceh lah. Orang cerita pasal benda-benda baik, tutup TV. Tengok muka dia, tukar channel. Dia tak boleh tengok. Rancangan agamanya Al-Kulliyah. Tukar lain. Tanyalah ustaz. Tukar lain. Tazkirah malam Jumaat bersama dengan Datuk Kazim. Tukar lagi. Tukar. Kerana banyak rancangan kamu. Dan yang kelima, salah satu tanda lagi orang yang hatinya mati adalah dia mudah bersangka buruk. Ada je syakwa sangka pada orang lain walaupun orang lain tidak mengganggu hidupnya. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, tinggalkan perangai suka sangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Yang keenam, tak suka mendengar nasihat. Kau ni bawa-bawa lah berubah, apa hal, apa masalah kau, dia tak boleh kena tahu. Yolah, datanglah masjid, datanglah surau. Alah, kau ingat nak pergi surau tu semua baik ke? Tengok ayat dia. Pergi surau belum tentu baik lah bang. Ayat dia. Memang betul, pergi surau belum tentu baik perangai. Betul. Pergi masjid belum tentu elok perangai. Betul. Tapi ada harapan jadi baik. Pergi disko belum tentu tak baik. Betul. Tapi ada harapan tak baik. Belum pernah lagi orang pergi disko, tengah lagu tutang. Dia berhenti. Isyak. Semayang. Jangan nombor. Ya, itu dia. Jadi itu sebab kita jangan lupa dengan dunia. Kadang-kadang dunia ni menyebabkan kita leka. Kekerapan kita melakukan dosa dan memandang ringan kepada dosa adalah faktor yang paling mudah sekali untuk menyebabkan hati kita keras. Ya. Sebagaimana Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari membicarakan hikmahnya dengan menyebut, sebahagian daripada tanda matinya hati adalah tidak merasa sedih kerana meninggalkan amalan kewajiban atau kebaikan dan tidak menyesal atas sesuatu pelanggaran dosa. Dia tak gasap. Yang kita cakap tadi lah. Orang azan ni Allahu Akbar, dia tak teragak pun. Masa tu dia jangan kata nak tagak pergi masjid ke surau, nak semayang pun tak teragak. Copeklah habis azan ni, bising. Dia dah mula rasa macam tu. Itu sebab pada waktu maghrib azan tu panjang sikit, dia mendayu-dayu sebab dia nak bagi peluang orang datang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
saya dengan Angah ni dulu main takraw, ambil balik. Lambat ya. Kan? Leko kan. Last point. Main takraw. Kalau main bola, last goal. Sekali gol, isyak dah. Lambat mana leko. Malah. Tapi maghrib tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu maghrib. Kalau subuh tak mau nyentuh dah. Lagi lolap orang. Subuh dia tegas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu subuh. Tu kena semangat ni subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah jauh bunyi. Allah panik bunyi, sian betul lah. Bukan sini. Tu Bilal ngantuk. Sebab orang tak ada. Bilal nak azan benar. Tak ada orang. Allah. Iya. Yang seorang tu pula datang dia tinjau kat cermin. Ni surau ni banyak cermin tinjau. Tak ada orang. Ni kan kalau aku masuk mau jadi imam, balik dah. Itu yang payah tu. Aduh. As-salatu khairum minan naum. Macam tu Salat lebih baik daripada tidur. Bangun. As-salatu khairum minan naum. Yang dengar tidur kan tu. Salah tu. Macam tu. Jadi kita ni nak bersihkan hati, kena banyak istighfar dan bertaubat dan berdoa kepada Allah supaya memberikan garis panduan. Anas meriwayatkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Allah yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hatiku agar sentiasa berada di atas landasan agama. Kalau kita dah selalu datang surau, ada doa, bagi aku kekuatan ya Allah agar tarawih ke surau, agar tarawih ke masjid. Kita ni memang hati kita ni mudah terganggu. Setan ni ngojong ngacau. Oh tak apa. Okey. Batuk-batuk tu hang. Dia batuk bukan sebab tak ada air, memang batuk. Tapi kita kadang-kadang setan ni ganggu macam mana? Contoh kita datang surau, buat majlis, lepas ni kan ada makan, saya yakin ada tak? Ada. Tu yang ramai tu ajar aku. Kok yo pun jangan sebut. Ha. Betul. Dia masak potang tadi. Dah masak. Lepas tu buku-buku katalah mihun. Tu bila kami mihun malam ni kan. Langsung makan. Silam mak. Ayat. Jadilah tembak ayat dah. Banyak cakap kadang-kadang. Bila dia bagi, dia masak potang tu, dia masak. Semua buku bawa balik. Seorang ambil bawa balik. Tapi yang tukang masak tadi, dia tak dapat. Nampak setan kacau. Edit macam nak mampu masak dan punya tak ada. Tak tahu nak suruh apa itu. Mengajuk nampak. Benda macam tu yang setan kacau itu tu. Tapi hati kita kalau betul-betul bersih, tak ada tu kau. Alhamdulillah lah, dan masak semua habis orang ambil. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada pahala. Walaupun hati bongkar ni. Kan, biarlah dia kan. Malam ni nasi lemak saja ke nasi lemak ada telur? Ada tak? Ada telur. Maka tu nasi lemak jantan semua.
Kan, alhamdulillah. Terima kasihlah kepada penyumbang-penyumbang. Kadang-kadang ni, ini salah satu cara nak sedekah. Hati kita ni nak sedekah, kita tanya, Mam nak tanya Tuan Pengurusi, nak tanya sikit. Samsul Debat dia kau makan apa? Mau betul. Kan? Samsul Debat dia kau makannya, tapi dia kau telur dadah. Yo, okey lah. Saya siapkan telur dadah. Contohlah. Tu salah, bukan susah nak sedekah ni. Yo. Ini kadang-kadang kami garang tanya. Ni saya nak tanya sikit ni. Malam ni budget bagi berapa orang? Dia nak sumbang ni. Malam ni target berapa orang kata? 200 tak apalah, lain kali lah. Tak jadi lah. Dia dengar 200, lain kali lah. Tak jadi lah. Sikit buat cara, sikit. Kan? Tak apalah, Mam. Saya bagi temikai sebiji, potong 200. Nipih temikai. Ayo bapak kalau aku kan. Bagi tu pandailah orang surau akan potong. Mana dapat lah, tak dapat pun tak apa. Tentu ah. Kadang-kadang dia bagi apa? Kadang bagi terasa hati sebab apa tu? Peranan. Nampak? Kita mesyuarat dengan AJK, orang ni jaga makan, orang ni jaga ni, orang ni jaga ni, tentang menjemput, mengiringi penceramah, ni kerja kau, dia kata. Bagi saya lah, saya dah biasa dengan macam ni. Tak, kita bagi dia, dah kecil hati kawan tu, dah tak datang. Kadang-kadang benda-benda bukan benda besar pun. Itulah tujuan. Kan Nabi sebut, sungguhnya syaitan dan iblis itu mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dia kacau kita, benda-benda kecil. Macam dalam semayang pun dia kacau. Tengah semayang, Allah Akbar. Dia tiup air mata tak kata. Dia tiup hidung. Dia kat lubang-lubang tu. Dekat pelipat-pelipat. Tiba gatal. Senior gatal, ketiak gatal, dah mula dah. Tapi lepas bagi salam tak ada kan? Pasal tak? Dia tiup telinga yang tempat ambil wuduk tadi yang ada air sikit tu. Dia punya meronyam tu. Tu yang dia Sami Allahu liman hamidah. Sampai dia garu. Tapi tompek yang paling favourite dia lubang punggung. Bila dia tiup tu kontut kawan. Kita dah confuse, kontut ke tidak? Tu Nabi kata. Nabi kata kalau datang dia mengganggu kamu macam tu, pedulikan itu kerja syaitan. Ya. Bukan setan ni. Setan. Ya. Wah, setan. Tapi kalau dah membobok bunyi, bang, setan. Belakang tu kau lah setan. Menghadap muka kawan. Dan dia rukun kontut ni. Kontut ni ada rukun. Tak syarat lah. Nak dikatakan kontut tu dua. Pertama bunyi, kedua bau, atau kedua-duanya sekali. Ada yang kontut, dia kalau bunyi kuat tak ada bau. Tu ayat orang perempuan. Dia tak ada bau lah bang kalau dia kuat. Yang kau bodoh tadi jogging dengan potai tu. Bau kotu tak bau tahu. Sampai minggu depan tak lupa bau tu. Iya. Dia cakap tu. Kadang-kadang tu tengah semayang dah terbau tu. Kita dah keluar angin kita tahu. Lepas tu terbau. Macam dah lah. Ni biarlah dia letak gitu. Itu salah tu. Kan? Jagalah tu kan. Bunyi lah ini. Tahan lagi bahaya. Sebab sekali dia bunyi, tak apa lagu pun tak tahu. Apa macam tu nak bunyi tu? Ada buat nahan. Itu dia. Kan? Jadi
Apa-apa pun pesanan baginda SAW, maka kita sentiasa berwaspada atas setiap kelakuan dosa kita, kerana ia akan meninggalkan titik hitam di hati jika tidak dibersihkan segera dengan taubat dan beristighfar. Maka kenalah taubat, kenalah kita beristighfar banyak-banyak. Okey. Kesimpulannya, sebab saya faham signal-signal tu, saya faham. Ya, kalau bergalih-galih topik duduk tu tadi, kojab luhui, kojab senia, kojab senia, kojab senia ni kan. Dah bila Samsul debat pandang kan, boleh buat totok lutut dah. Komputer kau tak nampak apa ni ni. Dah lah nasi lemak pula tu. Kan, tak sabar dah ni. Saya tak ada hal lah tuan-tuan. Okey. Kan? Kesimpulannya, hati yang hidup ialah hati yang sentiasa bersih dan suci daripada titik noda dan dosa. Hati perlu dididik dengan sifat mahmudah seperti ikhlas, rendah diri dan zuhud, agar ia tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dan begitu juga kita kena ingat Allah banyak-banyak, kerana dengan ingat Allah dapat merawat hati agar dijauhi penyakit keras hati. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hati kita ni hati kita, pilihan kat kita. Kita nak gerakkan hati kita macam mana. Itu sebab kita kena semak balik diri kita. Tinggal solat kita rasa risau, makna we are on the right track. Allah, ya Allah, aku berapa dah ni, tak asal lagi ni, kabut. Maka kita okey. Kan? Kadang-kadang kita terlupa, ada orang ingatkan kita, weh kita belum zuhur lagi. Ya tak ya lah, okey, boleh jom zuhur. Nampak macam tu. Alah, padahal baru sekali dah. Ayat kan? Jangan macam tu ya. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, bila hati telah mati, kita buat dosa tak rasa apa-apa. Kan? Dan kita bimbang, dah lah buat dosa, Allah bagi juga kesenangan kat kita. Itu kita kena bimbang. Sebab takut Allah bagi tu supaya kita terus jauh daripada Allah. Allah tak pedulikan kita. Itu yang dipanggil sebagai istidraj. Itu tanda. Jadi minta ampun dengan Allah banyak-banyak, bertaubatlah atas dosa kita, kan? Kerja 3 perkara dalam hidup. Pertama, kerjalah apa disebut sebagai hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kedua, kerjalah maghfirah, keampunan daripada Allah SWT. Melainkan kita rasa alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Oktober ni, dah masuk Oktober ni, belum ada dosa lagi. Tolong kat tangan. Ada orang kat tangan pun berdosa, tak sadari. Dan yang ketiga, kerjalah rahmat Allah. Kerana hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sapan kelok medik ke tanjung, hati terkenang boleh menyambut. Jasa baik pihak surau menyebut rasa nak junjung.